Satu. M yang pertama apa, Dek? Mempelajari Al-Quran. Dia terkejut Ustaz tanya ya. Mempelajari Al-Quran. M yang pertama. Tak boleh berhenti daripada belajar Quran. Mana boleh berhenti? Ada orang cakap macam ni tuan-puan, dia kata, dah belajar dah ustazah. Bila dulu sekolah rendah dengan ustazah kat kampung tu, kemudiannya full stop, tak ada dah belajar Quran. Maksud belajar Quran, apa saja perkara yang berkait dengan Quran. Contoh tuan-puan, pagi tadi ustazah mengajar di Masjid Ar-Ridwan, Hulu Kelang. Alhamdulillah, jadual masjid tu kami dah habis dah surah Yusuf. Sekarang masuk surah Maryam. Kuliah untuk muslimat. Ya, ramai muslimat nak belajar tentang Quran. Jadi dia buat M yang pertama. M yang pertama ialah lupa dah ya. Ni mesti makan kepala ikan ni ya. M yang pertama ialah mempelajarinya. Semua kita ni bukan cerita anak-anak kecil ni, kita semua. M yang kedua ialah mengajarkannya. Mengajar. Apa saja yang kita tahu, yang kita dah belajar, sampaikan. Kita tahu sikit daripada surah Inna A'tainakal Kautsar, dengar daripada mana-mana ustaz-ustazah, sampaikan. Itu maknanya mengajarkannya. Bila semua orang belajar dan bersungguh untuk mengajar, terutama ajar anak-anak, alhamdulillah. Mak ustazah dulu, ya. Ni panggil, kalau tak panggil ustazah apa, panggil makcik kan, ya. Mak makcik dulu ajar Quran, mak ustazah ajar Quran, tak kira masa. Asalkan dia teringat nak panggil, dia panggil. Dek, bawa Quran. Mak kat mana? Mak kat dapur. Dia cakap, pergi dapur bawa Quran. Duduk kat atas meja. Mak tengah kacau gulai. Mak makan masak, mak tak ada masalah. Tangan mak yang masak. Telinga mak dengar adik baca Quran. Baca Quran. Tengah-tengah makan lepak pisang, petang-petang lepas asar. Tadi lepas zuhur dah baca Quran dah. Mak tengok kita duduk, tak ada kerja nak buat. Dek, ambil Quran, mari sini. Mak kat mana ni? Mak kat luar ni. Duduk dengan abah, tengah minum-minum petang. Lepas minum petang baca Quran. Dan alhamdulillah pada tahun 1980 tu, masa tu umur ustazah 5 tahun. Semua pakai kira umur ustazah sekarang kan ya. Tak payah kira lah 40 ya. Tak rahsia pun ya. Umur 5 tahun tu alhamdulillah sudah khatam Quran. Zaman dulu tu kira macam okey lah. Ya, zaman sekarang mungkin biasa dah 5-6 tahun. Bukan kerana rajinnya ustazah, tapi ustazah memang kena bagi kredit pada mak kerana rajinnya mak mengajar. Abah, tahun lepas kami buat family day, abah kata, abah terlalu redha dengan mak. Abah tak tengok kelemahan dan kekurangan yang ada pada mak. Sebab semua orang ada kelemahan. Tapi abah bila pandang mak, abah melihat dia sebagai tok guru yang mengajar Al-Quran kepada anak-anak abah. Tu ayah ustazah cakap kat mak. Kami semua anak-anak jadi saksi mendengar. Sehingga ke hari ni ustaz belum pernah cakap kat ustazah macam tu. Tu yang cakap ni ya. Takut malah esok ke ustaz cakap kan ya. Yelah nak cakap pun dah memang tak buat kan ya. Tak sebaik mak dulu. Allahu Akbar, mengajar Quran. Ustazah percaya tuan-puan, orang mengajar Quran ni ya Allah, khairukum man ta'allamal Quran wa 'allamah. Orang yang paling baik di antara kamu, orang belajar Quran, orang ngajar Quran. Tu paling baik. Sebab tu kita pernah dengar cerita kat Johor dulu, ada kubur yang dibongkar kembali kan. Tak tahu ada projek apa, highway ke apa. Dah meninggal, ini dah keluar dalam surat khabar. Ya, dah meninggal berbelah tahun, berpuluh tahun. Tapi ya Allah, jenazahnya elok je. Cuma dia punya kain kafan tu je macam kena banyak kesan tanah. Sampai orang tertanya-tanya, ni jenazah siapa? Cari kaum kerabat dia, cari balik keturunan dia. Dan bila jumpa saudara-saudara kepada si mati, masing-masing memberikan satu komentar yang sama. Dia merupakan seorang wanita yang salihah, seorang guru Al-Quran. Ramai anak-anak murid dia yang belajar Quran, yang faham Quran, kenal huruf Quran,
dengan izin Allah melalui usaha kerajinan dan ilmu dia. Allahu Akbar. Tak reput mayat dia. Itu kalau Ustaz nak tambah sikit adik Ustaz baru meninggal. Perempuan meninggal umur 29 tahun. Sakit berat, 2 bulan sakit berat. Duduk di ICU, sedar sekejap, sakit balik, sedar sekejap, pengsan balik, koma balik. Pendek ceritanya, pada hari raya kedua, Aidil Adha, hari Tasyrik, beliau meninggal dunia. Pada hari Jumaat, jam 7 petang. Lebih kurang dalam 10 minit, 15 minit lepas tu, kedengaran azan asar di ICU, Hospital Kota Baru, Kelantan. Azan asar, azan maghrib ya. Tu elok ada apa? Suami ahli panel. Ya, tu nak tanda-tanda tua. Azan maghrib ya. Okeylah, lepas tu ustaz uruskan untuk apa ni? Gali kubur. Bukan ustaz yang gali kubur, tu confirm bukan ustaz. Ustaz cuma call penggali kubur suruh gali ya. Ustazah dengan jenazah bawa ke bilik jenazah untuk ustazah dan anak sulung ustazah mandikan. Itu adik ipar yang ustazah sayang ya. Mandikan dia. Kami buka kain yang mengikat kepala dia, muka dia tu. Bila buka, ustazah memang rasa terlalu sebak dan hiba sebab ustazah melihat arwah dengan keadaan wajah yang sangat tenang dan dia sedang tersenyum. Masa tengok tu memang ya Allah, syukur bertuahnya kamu Jah. Allah kekalkan senyuman kamu sampai kamu bertemu dengan Allah. Panggil, dah habis mandi tu panggil ustaz, panggil suami dia ada anak kecil seorang besar ni. Dia panggil suami dia, mari tengok adik ni, mari tengok isteri ni. Sebab saya tahu, pasti abang dan suami dia akan ada rasa yang hampir sama dengan apa yang ustazah rasa. Dah selesai mandi, dah pakaikan telekung dah siap semua, panggil. Suami dia tengok pun, suami dia pekupkan tangan ke muka. Memanglah sedih tapi dengan nada syukur, alhamdulillah, abang redha, pergilah. Sebab dia senyum. Panggil ustaz tengok, ustaz kata yang sama, ya Allah, alhamdulillah. Dia senyum tuan-tuan. Dan kalau kita lihat satu latar belakang penting kepada arwah ini ialah dia seorang pengajar Al-Quran. Ya, dah berpuluh-puluh dah anak-anak kampung itu yang diajar tiap-tiap hari daripada buta huruf, buta Al-Quran. Akhirnya boleh baca Quran. Sebab tu ustazah tak pandang rendah, tak pandang ringan kepada orang yang ngajar Quran. Ya Allah, Al-Quran adalah sumber ilmu. Dan Allah menjadikan hamba Allah yang mengajar Quran sebagai orang pertama yang menjadi jalan kepada sumber ilmu, iaitu Al-Quran. Ambil M yang kedua, mengajarkan. Kita nenek-nenek, atuk-atuk tak ada kerja sangat, ajar anak cucu Quran, dapat mengajar Quran. M yang ketiga, menghafaz Quran. Tak boleh 30 juzuk, ambillah juzuk 30. Tak boleh juzuk 30, ambillah 3 surah tiap-tiap minggu, tiap-tiap bulan. M yang keempat ialah, ni adik-adik ni ingat tak ni? Daripada mempelajari, mengajarkannya. Kejap lagi makcik nak tanya. Ya, M yang keberapa tadi? Yang ketiga, menghafaz. M yang keempat, memahami Al-Quran. M yang kelima, mengamalkan Al-Quran. Apa lagi? M yang keenam, mendaulatkan Al-Quran. Mungkin ada yang tertinggal, apa yang ketujuh? Nanti kan kalau ingat saya beritahu ya. Tapi ini semua adalah benda yang memang kita kena ingat. Ustazah sebagai ibu pun kena cakap dengan anak-anak, ingat ni poin ni. Ya, belajar, mengajar, menghafal, mengkaji, mentadabbur, mengamal, mendaulat. Ini semua kena ingat. Barulah kita benar-benar jadi orang yang betul-betul bergelumang dan intim dengan Al-Quran. Kalau sekadar baca pun malas, mengapa pun tidak, mengkaji pun tidak, faham pun tidak, itu masih di peringkat terlalu longgar hubungan kita dengan Al-Quran. Walhal Nabi, bila ramai yang terbunuh dalam peperangan, siapa nak didulukan masuk ke liang lahat, Nabi akan bertanya bagaimana hubungan dia dengan Al-Quran masa dia hidup. Dari segi bacaannya,
dari segi penghayatannya, dari